Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, pagi. Okey, jadi disebabkan saya record di pagi hari, mungkin akan ada bunyi-bunyi background yang tak diingini lah. Sebagai contoh, bunyi motor ke, bunyi kereta ke, kalau bunyi burung-burung tak apa, okey. Kan? Okey. Jadi saya nak minta maaf terlebih dahulu lah. Dan di satu yang saya nak minta maaf, saya nak minta maaf sebab saya dah lama tak upload video, sebab yang sebenarnya saya ada satu plan yang besar, plan yang betul-betul power. Okey, tapi setelah sekian lama berfikir, saya baru tahunya plan saya ni macam redundant, menyusahkan sikit lah. Okey, jadi buat saya sekarang, saya ketepikan dulu plan tu dan saya akan terus upload video di channel YouTube ini. Okay, dan lagi satu yang kamu kena tahu, dalam bilik saya ni ada juga seekor kucing, nama dia Lucky. Jadi kalau ada bising disebabkan dia, maafkan dia juga, okey? Okey lah, jom kita teruskan. Apa yang ada di depan kamu sekarang ialah satu kod yang saya tulis di mana saya boleh masukkan nama saya, kemudian dia akan print balik nama saya, okey? Dan saya tahunya kamu boleh faham kod ini sebab kita dah belajar tentang jenis-jenis data ataupun data types di episod yang lepas. Dan sekarang saya guna data types character ataupun char. Okay, jadi apa yang saya buat? Mula-mula saya declare 5 karakter, first, second, third, fourth, fifth. Kemudian saya akan masukkan first apa, second apa, third apa, fourth apa, fifth. Okay, kenapa sampai fifth ya? Sebab nama saya Zuhri, ada 5 huruf. Z-U-H-R-I, 5 huruf. Jadi sebab itulah sampai fifth sahaja. Okay, kemudian compiler akan see out hello, first, second, third, fourth, fifth. Okay, jadi sepatutnya kalau saya enter nama saya Z-U-H-R-I, dia akan print hello Z-U-H-R-I nama saya, okey. Dan saya dah cuba dah sebenarnya. Dan kod saya ni memang berfungsi dengan baik, okey tak Z-U-H-R-I. Hello Zuhri, okey. Dan itulah apa yang kita ramalkan sebentar tadi. Tapi yang sebenarnya kod saya ada kelemahan juga. Okey. Kalau kita tahu kod saya ada first, second, third, fourth, fifth. Kalau bukan, nama semua orang bukan sampai 5 yang sebenarnya ataupun lebih daripada 5. Sebagai contoh, nama kedua saya Ashraf, ada A-S-H-R-A-A-F, ada 7 huruf. Takkanlah saya nak tambah lagi 2. 6 dengan 7, kan? Ataupun mungkin ada nama orang tu sampai 10. Takkan saya nak buat sampai 10. Ia yang sebenarnya menyusahkan. Betul kan? Okey. Jadi kita kena buat sesuatu. Okey. Dan sesuatu itulah apa yang kita akan belajar pada hari ini. Saya akan memperkenalkan kepada kamu semua lagi satu library yang amat berguna, iaitu library silap eja. Iaitu library string. Okey. String ni pun satu library. Ia seperti IOStream. IOStream, dalam IOStream ada cin, ada cout. String ni dalam dia ada juga sesuatu benda yang lain. Okey, dan saya akan terangkan sekarang. Okey. Salah satu function dalam string ni yang amat berguna kepada kita ialah string sendiri. Okey. Jadi apa itu string? String ni a set of characters ataupun satu set karakter, faham? Okey. Bila saya sebut satu set ni, maksudnya ia yang bukanlah satu huruf. Okey, ia boleh jadi satu huruf tapi ia bukanlah satu huruf. Sebagai contoh, karakter, data type karakter, ia boleh ambil satu huruf saja. Mungkin boleh ambil A sahaja, boleh ambil B sahaja, boleh ambil C sahaja. Kalau macam nama saya Zuhri, dia boleh ambil Z sahaja. Okey, itulah contohnya. Tapi string ni, apa yang best ia merupakan satu set karakter. Maksudnya dia boleh ambil banyak huruf terus. Ataupun dengan bahasa yang lebih senang ia boleh ambil perkataan ataupun ayat. Itu dia. Sebagai contoh, first name. Okey, kita boleh buat macam ni, nampak? Nama pertama saya Zuhri kan? Okey. Nampak? Dan bila kita cout first name, ia akan cout lah first name Zuhri, nampak? Dia akan print semua. Dia bukan print satu huruf, dia akan print semua. Itulah yang bestnya pasal string ni. Tak perlu buat macam karakter tadi lah kan.
kalau karakter kita kena buat satu, kita kena buat huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga, huruf keempat. Tak. Tapi string ni dia boleh satu perkataan. Okey, bukan satu perkataan yang sebenarnya, tapi satu ayat. Kita tengok Zuri Ashraf. Maka ia akan print Zuri Ashraf. Itu mudah. Okey. Dan lagi satu cara yang kita boleh memanipulasi string ni kan. Inilah satu benda yang mungkin menarik juga. Kita boleh buat macam ini. Second name, last kali full name. Kita boleh buat full name, first name tambah second name. Okey. Saya rasa kamu boleh anggarkan apa yang akan berlaku. Okey. Mula-mula saya declare first name Zuhri, saya declare second name Ashraf, kemudian full name, first name tambah second name. Zuhri tambah Ashraf, jadilah Zuhri Ashraf. Okey. Dan ia akan jadilah apa yang kita ramaikan. Okey, tapi tak ada jarak. Tiada jarak di sini. Jadi nak bagi lawa sikit, kita bagi ada jarak Nampak? Itulah string. Mudah bukan? Okey. Dan ada lagi satu function dalam string ini yang berguna untuk kita. Dan function ini adalah untuk kita tahu string itu berapa panjang. Faham? Okey, contohlah kalau kita nak tahu panjang second name. Kalau sekarang memanglah kita boleh kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu panjang dia kan. Okey. Tapi kita boleh suruh compiler tolong kirakan. Kita perlu guna satu function yang dinamakan sebagai len. Okey. Len susah nak sebut. Len nama bahasa Melayu ialah panjang. Okey. Jadi kalau kita nak guna function tu, mula-mula kita bagi nama string yang kita nak tahu panjang dia. Sebagai contoh, sekarang ni saya nak tahu panjang second name. Kemudian titik. Titik. Silap eja pula, susah nak eja. Lepas tu parenthesis. Nampak? Okey. Ni saya nak selang inline. Okey. Jadi mula-mula dia akan print full name saya, kemudian dia akan print panjang second name. Jom kita tengok apa yang akan berlaku. 7. Betul kan? Second name 7 kan panjang dia kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Okey. Cuba full name. Full name 6. Zuhri termasuk jarak ni 6. Dia kira juga jarak. 6 tambah 7 13. Okey. Betul. Nampak? Itu satu function yang mungkin berguna lah. Mungkin sekarang kamu nampak macam tak berguna sangat, tapi nanti akan berguna bila kamu dah semakin pro lah kot. Okey. Dan lagi satu apa yang kamu boleh buat. Contohlah. Apa yang saya tahu, apa yang kita tahu, first name ni ada 6 karakter yang sebenarnya termasuk jarak ni. Termasuk blank space ni pun dikira sebagai karakter. Ada 6 karakter lah totalnya. Tapi contohlah, kamu tak nak print seluruh string, faham? Contohlah, kamu nak print huruf Z saja. Kalau kamu nak print huruf Z saja, kamu boleh buat macam ini. Okey, sekarang kita guna yang petak. Okey, petak kalau huruf Z saja ianya kosong. Nampak? Okey. Apa yang kamu kena tahu dalam programming ni, kita kira daripada kosong. Jadi tengok Alright. Okey. Jadi tengok nama saya kita kira daripada kosong. Z kosong, U1, H2, R3, I4, blank space 5. Okey. Jadi kalau kita nak huruf Z kosong. Faham? Dalam programming kita kira daripada kosong. Jadi apa yang kita boleh anggarkan, apa yang akan berlaku, dia akan print huruf ke kosong. Huruf yang pertama lah. Okey, kosong ni pertama je. Okey, saya tak nak peninggal kamu. Cuma kira daripada kosong. Kosong ialah huruf Z. Okey. Jadi maka dia akan print huruf Z sahaja. Nampak? 13
13Z. Nampak 13Z. Okey. Kenapa 13? 13 tu yang 13 ni yang kita print panjang ni. Okey, NL. Okey, nampak. Contohlah, kita nak huruf R. Huruf R 0, 1, 2, 3. Huruf R nombor 3. Okey. Ingat, kira daripada 0, huruf R nombor 3. Okey, mudah. Okey. Apa lagi yang kamu kena tahu, string ni pun kita boleh ambil input daripada user. Kita boleh guna cin lah. Cin first name. Okey. Jadi cout, kita cout balik. Kita cout balik first name. Okey. Jadi apa yang akan berlaku sekarang? Okey, apa yang akan berlaku sekarang? Selepas berlaku semua tadi, Zuri Ashraf waktu len 13 waktu huruf R, compiler akan ambil input daripada user untuk masukkan dalam string first name. Okey. Kemudian dia akan print balik first name. Okey, jom. Nampak? Dia okey. Sekarang tak jadi apa-apa sebab compiler tunggu input daripada user. Contohlah, nama kamu Farah. Akan keluar Farah. Nampak? Jadi maksudnya kita tak perlu buat yang karakter yang mula-mula yang kita buat tu, yang perlu buat banyak-banyak. Kita perlu buat satu je, faham? Okey. Sebagai contoh, nama kamu Kamal. Kamal lah keluar. Nampak? Mudahnya ada string ini. Okey. Okey. Kalau nama panjang, Zuhri Ashraf. Okey. Alamak, dia ambil Zuhri sahaja. Okey. Ini bukannya maksudnya kod kita rosak yang sebenarnya. Tak. Yang sebenarnya string bila kita ambil sebagai input, bila kita nak inputkan sesuatu ke dalam string, dia akan ambil satu perkataan sahaja. Okey. Jadi macam mana nak suruh dia ambil dua perkataan? Okey. Nak suruh dia ambil dua perkataan, adalah satu function yang kita boleh guna, iaitu getLine. Okey. getLine cin first name. Okey, sepatutnya kita tukar dengan tu. Sepatutnya kita tukar dengan yang ni. Okey, nampak? Jadi nama pun getLine. Maksudnya dia ambil seluruh line ataupun dia ambil seluruh ayat. Okey. Cin yang ni kamu kena, yang ni memang kena buat cin. Kemudian first name. Okey. Sebab kita nak inputkan ke dalam first name kan. Okey, betul. Okey. Dan bila kamu buat macam ini, barulah kamu boleh ambil seluruh nama. Okey, tengok Zuhri Ashraf. Nampak Zuhri Ashraf. Okey. Adli bin Kamarul. Boleh Adli bin Kamarul. Okey. Nampak? Seronok kan? Jadi, itulah apa yang kamu kena tahu buat masa sekarang lah. Okay. Dan kalau kamu nak guna getLine ni, kan, pastikan sebelum getLine ni kamu tak guna cin. Kamu tak guna cin apa-apa lagi. Tengok apa yang akan berlaku kalau saya guna cin. Kalau saya guna cin lagi lah. Saya guna cin sebelum getLine. Cout first name. Okey. Nampak? Kalau saya guna cin sebelum getLine ni pun dia taklah berbeza sangat dengan cin, sebab getLine pun dia cin juga, dia ambil input. Okey, betul kan? Tapi kalau kita guna cin sebelum getLine, okey, mula-mula ini cin pertama. Okey, saya bagi nama Farah lah kot. Okey, Farah. Okey. Nampak? getLine ni tak jadi. Okey. Ada caranya tapi saya tak akan explain di episod kali ini. Okey. Untuk kali ini itu je lah. Semoga saya harap kamu faham apa string ni. String ni memang berguna. Saya recap balik. String ialah a set of characters. Maksudnya dia boleh ambil satu characters, bukan ambil satu characters, ambil satu set characters. Maksudnya boleh ambil seluruh line, boleh ambil seluruh perkataan, boleh ambil seluruh ayat. Okey. Jadi itulah string yang berguna. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.